Kita juga dahulu terkenal dengan pelabuhan yang sama level dengan Port Dickson dan Port Klang yang dikenali sebagai Anson Port. Anson Port ni juga adalah pelabuhan kedua terpenting di Melaya satu ketika dahulu. Kalau nak tahu kat mana pelabuhan, kalau kita lihat di sebelah kiri kita ni ada jeti, ada penambang, betul? Okey, sepanjang Sungai Perak hanya tinggal satu saja bot penambang ni dikenali sebagai water taxi. Dan jeti bot penambang ni dikenali sebagai jeti Pokok Asam. Kalau kita lihat di atas tu ada Pokok Asam Jawa. Usia Pokok Asam Jawa tu dah lebih daripada 100 tahun. Daripada jeti Pokok Asam sehinggalah restoran yang berbumbung warna kuning tu, dahulu kawasan ni adalah pelabuhan yang dikenali sebagai Anson Port. Kedalaman sungai di bahagian kiri yang kita lalu ni boleh mencecah sedalam 100 kaki ataupun bersamaan lebih kurang 30 meter. Kalau nak tahu juga 30 meter tu macam mana, bayangkan bangunan 3 tingkat depan kita sana tu. Sedalam itulah kawasan ni. Dan kecantikan Sungai Perak paling cantik, dia boleh mencecah 1.5 meter. Cantik ke tidak? Cantik. Okey, kalau dah tengah ni, tepi ni dalam, maksud bahagian tengah ke dalam lagi ke tidak? Tak. Dalam, tak. Jawapan adik ni yang paling betul. Tidak. Okey, dia agak berbeza. Kalau Sungai Perak ni, kita dapati bahagian tepi dia dalam, bermasuk bahagian tengah dia tidak dalam, dia jadi beting. Kalau bahagian tepi dia cetek, maksud bahagian tengah dia lebih dalam. Okey? Dia berbeza dengan sungai-sungai yang lain. Ada buaya tak? Okey, tu saya nanti akan cakap. Okey, sekarang ni tampak ni dah tinggal kenang-kenangan sahaja. Okey, pelabuhan ni dah tutup lama dah. Okey, restoran yang berbumbung warna kuning ni dikenali sebagai restoran Apung di Hilir. Restoran yang berada di pesisiran Sungai Perak dan Terapung. Dia fleksibel lah, bila air pasang nanti dia akan naik tinggi dan turun. Jadi siapa nak datang sini biasa nak makan mi udang galah, dia akan datang ke restoran Apung di Hilir ni. Sambil dia makan, menikmati pemandangan sungai, dia boleh lihat, menghirup udara-udara segar yang angin bersepur-sepur itu. Dan waktu tengah hari, dia ada menu tengah hari seperti ikan bakar dan macam-macam lagi. Okey, jadi jangan risau, kat sini tak ada ikan siakak 1000. Okey, semua harga mampu milik. Jangan risau, boleh beli, boleh bayar dan boleh makan bersantai bersama keluarga. Okey, sebenarnya ada 2 restoran. Satu lagi kalau kita lihat depan tu ada restoran yang lampu di Kalimantan tu. Itu juga restoran dikenali sebagai restoran di tepian. Owner dia salah seorang peraih udang galah. Jadi siapa nak makan mi udang galah, kalau sini habis boleh pergi restoran di tepian. Dan dia juga boleh buat masakan macam-macam. Masakan udang galah, masak petai ke, udang galah, nasi goreng udang galah dan sebagainya, boleh datang ke di tepian ni juga. Okey, di bahagian kiri kita ni ada satu jeti yang banyak sampah ni. Jeti ni dikenali sebagai jeti nelayan darat daerah Hilir Perak. Aktiviti dia adalah mengail, memukat, membubu dan menjaring udang galah. Sebab Teluk Intan terkenal dengan udang galah. Biasanya orang akan cakap, banyak udang galah banyak apa? Buaya. Banyak buaya. Kalau tengok ni, sekarang ni air surut, nampak banyak tak buayanya? Banyak buaya dah ada apa? Tak ada kan? Okey, kalau nak tengok buaya kat Teluk Intan ni, dia kena tengok antara pukul 6 petang sampai pukul 12 malam nanti. Dia akan keluar bersidai dan bersantai. Kat mana? Dia akan berada di dataran Menara Condong dengan Padang Sui di Teluk Intan tu. Okay? Buaya darat ya. Tapi di sungai dia ni tak ada. Kenapa banyak udang? Sebab Jabatan Perikanan melepaskan benih udang galah setiap tahun sebanyak 50,000 ekor ke 100,000 ekor sehinggalah sekarang untuk mengekalkan ekosistem Sungai Perak tersebut. Dan untuk maklumat semua, setiap seekor udang galah betina yang bertelur, telur dia maksimum boleh mencapai sebanyak 30,000 biji, bergantung kepada saiz. Percaya? Tak percaya? Tak percaya nanti kira. Okey? Bergantung pada saiz tau. Kalau kecil tak sampai ya. Dan kalau besar baru sampai 30. Itu mengikut kajian yang telah diberikan. Okey. Dan kalau nak tengok buaya kat Sungai Perak ni ada. Dekat mana? Jambatan Batu 5, Highway WCE nak pergi ke Manjung, Pangkul, Lumut depan sana tu. Naik ke atas tu ada, tapi tu pun tak besar-besar. Kalau nak tengok yang besar-besar kat Sungai Perak ni, dia kena pusing masuk ke Sungai Bido dan tembus ke Sungai Kintar. Kat Sungai Kintar tu banyak. Itu bila-bila masuk boleh tengok. Tapi di bahagian Sungai Perak ni, di bahagian Pekan ni tak ada, kerana kawasan ni aktif dengan aktiviti nelayan dan juga aktiviti sungai. Jadi kawasan sibuk. Buaya ni dia mudah terancam. Bila dia rasa terancam, dia akan pergi ke tempat yang lebih sunyi sebab dia suka privacy. Kan? Dia tak suka bunyi bising dan sebagainya. Okey. Ada satu lagi bangunan sejarah belakang kita yang berwarna putih yang membentuk macam apa ni kalau kita lihat? Gereja. Macam gereja. Laju je sebut. Betul. Untuk makluman semua, ini adalah gereja yang pertama Bayat Berita bina satu ketika dahulu.
Tapi gereja ni diguna seketika sahaja, sekejap je. Lepas tu dia jadikan pusat pentadbiran British. Yang pertama di Tulitan. Setelah itu pihak British tukar gereja pusat pentadbiran dia menjadi Mahkamah Lama. Inilah Mahkamah Lama Tulitan satu ketika dahulu. Tapi bangunan ni sehingga sekarang masih diguna pakai. Tetapi dijadikan pusat latihan askar wataniah. Inilah dia bangunan dia. Dan selalu kita datang Tulitan tengok menara condong daripada darat. Nak tengok ke daripada sungai? Cuba tengok belakang kita. Nampak tak menara condong? Yang bumbu hijau tu. Okey, untuk maklumat semua, menara condong ni adalah menara kedua tercondong di dunia. Yang pertama adalah menara Pisa di Itali, kedua menara condong Tulitan. Menara ni juga masuk dalam sejarah dunia. Kecondongan dia sebanyak 1 kaki ataupun 12 cm. Ke mana? Ke barat laut. Kalau kita lihat, condong dia ke sebelah sana, betul? Dan menara ni dibina pada tahun 1880 dan siap pada tahun 1885. Dia mengambil masa 5 tahun untuk dibina. Arkitek dia salah seorang daripada warga negara China yang datang ke sini. Sebab tu bangunan ni dibina berbentuk pagoda. Sebab negara China simbol dia adalah pagoda kebanyakan kan. Jadi dia buat menara ni berbentuk pagoda. Nama dia Chong. Dan menara ni dahulunya dibina bukan untuk suka-suka tau. Dia dibina asalnya untuk membekalkan air. Sebab tu menara ni ada 3 nama. Yang pertama dikenali sebagai menara tangkis air. Yang kedua menara jam tinggi. Ketiga barulah menara condong. Menara tangkis air ni kerana fungsi menara ni ada satu ketika dahulu bila berlaku kebakaran, air yang ada di menara tersebut akan disalurkan kepada sistem perpaipan bomba yang ada di sekitar kawasan Pekan Tulitan untuk memadam kebakaran. Kemudian setelah 10 tahun menara ni dikenali sebagai menara tangki air, pihak British meletakkan jam di menara tersebut. Kalau kita lihat ada jam kan dekat menara condong tu. Jam tu untuk maklumat semua, itu adalah jam yang pertama sekali British bawa masuk ke Melaya dan diletakkan di menara condong. Jam kedua dia British bawa masuk Melaya, agak-agak dia letakkan mana? Dekat? Selalu tengok kat TV keluar tempat tu. Ya, betul. Dataran Merdeka. Itu adalah jam yang kedua sekali pihak British bawa masuk Melaya dan diletakkan di sana. Apabila menara ni dah diletakkan jam macam tu, mereka tak nak panggil menara ni kenali sebagai menara tangkis air lagi. Mereka kenali menara ni sebagai menara jam tinggi. Dan suatu fenomena menara jam tinggi itu juga pihak British telah membuat satu terusan. Apa itu terusan agak-agak? Apa tahu angkat tangan? Okey, tak tahu terusan. Sebab terusan ni jarang orang sebut kan. Selalu kalau saya tanya apa itu terusan, laju jawab Suez. Jauh benar sampai ke luar negara kan. Suez kata dia. Okey, terusan tu adalah anak sungai. Mana peta saya ni? Time dicari hilang. Okey, yang warna merah ni. Kalau kita tengok, yang warna merah ni, garis berwarna merah ni, ini adalah terusan. Terusan tu adalah anak sungai buatan yang dibina oleh British untuk menghubungkan antara Sungai Perak dan juga Sungai Biru. Kerana apa? Kerana Pekan Tulitan berbentuk seperti ladang kuda. Biasanya orang Kampung Gajah hujung sini nak datang Tulitan sini, dia akan pusing sungai ni jauh, memakan masa yang lama. Jadi pihak British telah membuat satu terusan untuk menyingkatkan perjalanan mereka. Dan di tengah-tengah terusan ni, di sini, mereka siapa nak lalu, mereka kenakan cukai. Kalau sekarang siapa tak tahu cukai tu apa, tol. Macam kita lalu highway, nak lalu kena bayar tol. Macam tu lah dulu, siapa nak lalu jalan shortcut kena bayar. Dan suatu adanya terusan ni, kerana terusan ni dibina terlalu hampir dengan dataran Menara Condong. Bila fenomena air pasang besar, lama-lama kawasan dataran Menara Condong tu dinaiki air. Dia banjir macam ni. Bila dia dah banjir macam ni, menara tu adalah menara tangkis air, menara yang menampung beban yang berat. Lama-lama dia pun medak dan condong. Bukan dibina condong ya. Dia bina tegak je, cantik je. Arkitek dia bina dulu. Dan kemudian lama-lama medak dan condong. Bila dah